Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhyiddin bin Saidin. Saya mewakili kumpulan 5. Kami dapat tajuk berkaitan kedudukan Maha hari ini. Kami akan membentangkan video sebentar lagi. I promise I'm yours, always and forever. Through the good and the bad, for us to forget. Maha bukanlah syaratnya sah atau rukun nikah, sebaliknya. Ianya merupakan kesan tanggungjawab yang lahir sebab selepas akad pernikahan. Justru itu, ia wajib ditunaikan oleh suami seperti mana suami memberi nafkah. Ia juga merupakan kesan daripada akad nikah yang sah dalam agama Islam. Ini menurut bahawa orang Melayu dulu pernah berkata, bagai pinang dibelah dua. I was gonna spend my life with you. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saidin apa? Saya ada soalan nak tanya lah. Apa abang tahu tak apa itu masuk Maha? Oh, Maha. Nanti saya akan beritahu. Tahu kan ni? Tahu. Saya macam nak tahu apa itu Maha, maksud dia apa. Okey. Boleh bang? Boleh, insya-Allah. Okey, mantap. Pertama, nak tahu jawapan dia, definisi maha ialah dari sudut segi bahasa ialah mas kahwin. Mas kahwin antara contohnya ialah panggil hantaran lah. Dari segi istilah, satu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri, sama ada dalam bentuk wang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah. Maha yang tetap menjadi hutang suami atau warisnya, sebagaimana dalam dua keadaan tersebut menunjukkan bahawa Islam mengiktirafkan maha sebagai pemberian yang sangat penting kepada wanita. Persyariat maha yang bertujuan memberi hak pemilikan harta kepada wanita menunjukkan bahawa maha adalah harta atau aset yang produktif dan bernilai tinggi kepada wanita. Assalamualaikum bang. Nak tanya sikit ya bang. Tanya apa tu? Dalam Quran ada tentang berkaitan tentang Maha tak bang? Dalam Quran ada dalil tentang Maha. Ha. Ada nak tahu ke? Nak. Kalau nak tahu nanti kita tengok di video sekejap lagi. Okey. Ya. Okey bang. Kewajipan maha dalam perkahwinan disepakati oleh para ulama sebagaimana telah disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mariya. Maksudnya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Surah An-Nisa ayat 4. Dalil seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famastamta'tum bi minhunna fa'atunna ujurahunna faridah. Maksudnya, kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, iaitu setelah dia menjadi isteri kamu, maka berikanlah mas kahwin mereka, iaitu dengan sempurna sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Surah An-Nisa ayat 24. Tahu kan hukum maha tu hukum apa? Jom kita baca. Hukum maha ialah wajib kepada lelaki untuk memberikannya kepada wanita yang bakal menjadi isterinya. Hal ini demikian kerana maha ialah ibadat yang diwajibkan dan terkandung dalam rukun nikah. Seterusnya, haram bagi suami mengambil maha tersebut daripada isteri melainkan dengan keredaannya kerana maha ialah hak isteri. Jika suami mengambilnya tanpa kerelaan, bererti dia mengambil secara haram. Jika dia telah ambil tanpa kerelaan isteri, wajib dikembalikan. Okey kawan-kawan, hari ini saya akan menjelaskan siapakah yang layak menerima maha. Tengok di video ya. Kau nak tahu kan siapakah layak menerima maha ini? Jom kita tengok.
Pertama, pengantin perempuan sahaja. Kedua, ianya bukan milik wali dan wali hanya berhak menerima bagi pihak perempuan sahaja. Tiga, kerana firman Allah yang bermaksud, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu. Adakah kamu mahu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan dosa yang nyata? Seterusnya kawan-kawan nak tahu tak setiap negeri itu kadar mahar dia lain-lain. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu, kita tengok di video nanti tentang harga mahar di setiap negeri. Okey, korang nak tahu kan kadar mahar di setiap negeri di Malaysia itu? Seperti contoh di Johor. Johor nilai janda dia RM RM22.50. Bujang pula RM22.50. Seterusnya Melaka. Melaka janda RM100. Manakala bujang RM100 juga. Seterusnya Negeri Sembilan dengan nilai mahalnya RM12. Manakala nilai bujang dia RM24. Seterusnya Selangor. Nilai mahal dia RM300. Manakala nilai bujang 300 juga. Seterusnya Kuala Lumpur. Nilai janda dia RM40. Manakala nilai bujang dia 80. Seterusnya Perak. Nilai mahar di janda dia RM101. Manakala nilai bujang dia RM101. Okey, seterusnya pula Pulau Pinang. Pulau Pinang nilai mahar dia janda RM24. Manakala nilai bujang RM24. Seterusnya Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan. Dia ni kadar mahar dia tiada ketetapan. Seterusnya Pahang nilai janda dia RM22.50. Manakala nilai bujang dia RM22.50. Seterusnya Sabah, Sarawak, Labuan. Okey, Sabah nilai janda dia RM80. Manakala nilai bujang dia RM100. Terusnya lagi negeri Sarawak. Kadar mahar dia di sana RM100, RM120. Manakala nilai bujang dia RM120 juga. Seterusnya Labuan. Kadar mahar dia RM80. Manakala nilai bujang dia RM80 juga. Okey, seterusnya menyerahkan atau menangguhkan mahar. Satu, tidak disyariatkan menyerahkan mahar. Hukumnya sah seandainya suami memberikan mahar sebelum berlakunya persetubuhan. Ianya juga sah jika suami menangguhkannya sehingga berlakunya persetubuhan. Seterusnya penangguhan tersebut ditentukan tempohnya. Okey, kita sebagai lelaki ni kita boleh tangguhkan, tetapi dengan isterinya ditentukan tempohnya. Seterusnya isteri berhak meminta segera atau ditangguhkan. Sebagai isteri berhak meminta segera atau tangguhkan. Isteri ada hak untuk membuat itu. Seterusnya isteri berhak menolak persetubuhan jika dia minta maharnya diserahkan sampai suami menyelesaikannya. Sini isteri ada hak untuk menolak persetubuhan jika suaminya minta. Okey, seterusnya jika isteri rela tangguhkannya, maka tidak berhak tolak permintaan suaminya. Di sini dia cakap jika isteri dia rela, bila suaminya lambat bayar, maka dia tidak berhak untuk menolak apa yang suaminya minta. Korang nak tahu tak, mahar ni ada jenisnya, iaitu ada dua. Yang pertama, mahar musammah. Yang kedua, mahar misil. Mahar musammah pula ialah mahar yang ditentukan kadar dan dipersetujui oleh kedua belah pihak. Mahar misil, mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar saudara-saudari pihak isteri. Okey, mahar musammah ini pula terbagi kepada dua, iaitu mahar musammah muajjal.
dan maha musamma ghairu muajjal. Maha musamma muajjal ini ialah mahar kahwin yang disebut dalam akad dan dibayar secara segera dan tunai. Maha musamma ghairu muajjal ini pula ialah mahar kahwin yang disebut dalam akad dan dibayar secara tangguh dan hutang. So maksudnya di sini mahar ini wajib dibayar oleh si mahramí sekiranya perkara ini berlaku, iaitu berlakunya persetubuhan, kerana mahar melibatkan hak seorang isteri. Dan apabila salah seorang daripada isteri atau suami meninggal dunia walaupun sebelum berlakunya persetubuhan. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih detail tentang mahar misil. Mahar misil ialah harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan kadar pada kebiasaannya sepadan dengannya, iaitu maharnya dinilai mengikut mas kahwin saudara perempuan yang telah berkahwin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan mas kahwin keluarganya yang paling dekat seperti kakak, ibu, saudaranya dan menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi rupa parasnya, pendidikan, agama dan akhlak, status sosialnya dan sebagainya. Kadar mahar misil ialah dengan membuat perbandingan dengan mas kahwin yang pernah diterima oleh kaum keluarganya isteri sebelah bapa. Oleh itu, mahar misil yang ingin diberikan hendaklah mengambil kira mas kahwin yang pernah diterima oleh perempuan asobah. Perempuan asobah yang paling dekat dengan pengantin perempuan ialah adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kemudiannya, anak-anak perempuan kepada adik-beradik sebapa. Kemudian anak-anak perempuan kepada adik lelaki. Kemudiannya ibu-ibu saudara sebelah bapa. Okey, seterusnya cara pemberian mahar. Pemberian mahar itu ialah Islam memberikan kemudahan dan keringanan kepada lelaki yang tidak mampu untuk memberikan mahar secara tunai, sama ada keseluruhan atau sebagainya, untuk memberikannya secara hutang atau bertangguh ke satu masa yang ditetapkan atas persetujuan dan keredaan bersama. Cara pembagian mahar. Mahar itu terbagi kepada 3. Yang pertama, secara tunai, bertangguh, separuh tunai dan separuh bertangguh. Okey, kalau secara tunai ini ialah dengan disegerakan pembeliannya. Kalau kita bayar tunai ini, kita kena segerakan pembeliannya. Okey, yang kedua, isteri berhak menahan diri untuk menunaikan hak dan tanggungjawab. Sebenarnya suami tidak berhak memaksa isteri. Okey, yang kedua, secara bertangguh. Yang pertama, secara hutang atau ditangguhkan. Seterusnya, bentuk kelonggaran dalam perkahwinan. Sebenarnya isteri bersetuju tidak berhak untuk menuntut mahar. Okey, yang ketiga, separuh tunai dan separuh bertangguh, iaitu boleh disegerakan dan ditangguhkan. Sebenarnya suami jelaskan mahar, maka isteri tunaikan tanggungjawab hak suami. Ketiga, isteri abaikan tanggungjawab dikira nusyuz. Syarat mahar pula. Mahar atau mas kahwin yang diberikan kepada isteri merupakan suatu benda yang boleh dijual beli atau suatu yang berharga. Seterusnya, suci bukan haram. Seterusnya, milik kepunyaan suami. Dan last sekali, bersih daripada sebarang penipuan. Assalamualaikum bang. Nak tanya sikit abang. Tanya apa tu? Mahar ni ada hikmah ke bang? Mahar ada hikmah. Ha. Oh, mahar ada hikmah. Ya ke? Ada banyak hikmah. Oh. Adik nak tahu ke? Nak. Okey, kalau adik nak tahu, kita tengok di slide nanti ya. Okey, mantap bang. Okey, seterusnya adik-adik nak tahu kan yang mahar ni ada hikmah dia. Okey, hikmah dia yang pertama, dapat kebenaran dan keinginan suami hidup sebagai suami dan isteri secara terhormat dan mulia. Seterusnya, pihak perempuan menyediakan keperluannya seperti pakaian untuk sedia ke fasa kehidupan baru.
Dan seterusnya, kasih sayang suami kepada isteri, dan isteri dan suami saling memberi hadiah. Kesimpulan, berdasarkan keterangan sebentar tadi, jelas bahawa penetapan mas kahwin ataupun mahar mempunyai pelbagai hikmah yang tersendiri. Antaranya termasuklah bagi menzahirkan kemuliaan kaum wanita dan sebagai lambang kesucian dan ketinggian wanita dalam Islam. Begitu juga ia sebagai tanda kesungguhan lelaki dalam membina hubungan dengan seorang wanita. Terdapat pelbagai lain hikmah mahar ini. Antaranya, ia menjadi tanda kesanggupan suami membina rumah tangga. Selain daripada itu, memberikan gembiraan kepada isteri. Dan akhir kata daripada kami, utamakan agama daripada adat. Sekian, terima kasih.